Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini iaitu Dr. Suryani Idris, pensyarah perubatan dan ketua unit latasi Jabatan Obstetrik dan Gynekologi. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai penyusuan susu ibu untuk anggota kesihatan bukan klinikal. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Dr. Suryani untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Dr. Suryani. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Pengerusi dan terima kasih kerana telah sudi menjemput saya untuk memberi di seksi taklimat mengenai penyusuan susu ibu untuk anggota kesihatan bukan klinikal. So, terima kasih juga kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk mendengar pada sesi hari ini. So, without further ado, kita akan mulakan our talk. Next slide. Okey, pada end of the session, ini adalah apa yang saya akan terangkan. Satu, kita akan terangkan mengenai polisi penyusuan susu ibu. Because polisi ini harus diketahui oleh semua anggota staf khasa. Tak kisahlah klinikal atau non-klinikal. Okey, yang saya akan sharekan juga adalah polisi poster yang available di our hospital. So of course, kenapa kita need to understand this policy dan saya akan terangkan juga adalah mengenai kebaikan all this penyusuan susu ibu, risiko pada ibu dan bayi untuk yang tak dapat menyusu, jenis sokongan berterusan dengan mengenai kod tata etika pemasaran bayi dan produk berkaitan. Okay, next slide. Alright, so mengenai mula-mula kita akan terangkan mengenai polisi poster penyusuan susu ibu Malaysia. Okay, next slide. Okay, so polisi poster penyusuan susu ibu, dia ada dua. Okay, so kalau anda perasan dikelilingi hospital, especially unit-unit yang mengendalikan jagaan ibu mengandung dan dan bayi baru lahir, kita ada dua jenis polisi penyusuan susu ibu. Okay, satu adalah polisi penyusuan susu ibu 10+4 step. Okay, so yang itu mengatakan apakah sebagai hospital yang nak tuju ke arah hospital rakan bayi, kita harus menjalankan menggunakan this 10+4 step. So apa yang saya nak terangkan di slide ini adalah polisi penyusuan susu ibu Malaysia. So this polisi ini adalah tertera di all hospital yang bukan saja hospital, but also klinik yang telah mencapai hospital rakan bayi. So semua ibu digalakkan menyusu anaknya dengan susu ibu sahaja dari lahir hingga umur 6 bulan. Nah, after 6 bulan diteruskan hingga mencapai umur at least 2 tahun. Tetapi selepas umur 6 bulan, makanan pelengkap perlu diberikan. So, ini bermakna daripada bayi itu lahir sampai umur dia 6 bulan, hanya diberikan susu ibu sahaja dan tak perlu air atau susu tambahan. Nanti saya akan terangkan kenapa dalam slide seterusnya dan tidak perlu makanan pelengkap dalam 6 bulan yang pertama. Okay, next slide. Okey, kita kena faham juga kenapa nak teruskan penyusuan susu ibu selepas umur 6 bulan di samping diberikan pemakanan lengkap. Next slide. Okey, so susu ibu ni dia sangat very adaptable to environment. Maknanya daripada lahir ke umur 6 bulan dan 6 bulan yang ketika bayi dah diberikan makanan pelengkap hingga umur 2 tahun, susu ibu ni dia punya kandungan dia boleh adaptasi mengikut keperluan anak tersebut. So it's very unique. So kalau baby mendapat infection ke apa, again
automatically susu ibu dia akan mengandungi antibody untuk melawan jangkitan. So that's how Allah dah jadikan susu ibu ni sangat unik. Kita punya konsep yang perlu difahamkan, penyusui ibu kita sangat galakkan secara eksklusif 6 bulan yang pertama dari lahir. Bermaksud tidak perlu tambahan air ataupun makanan sebelum tu. Ini kenapa? Kandungan nutrien dalam susu ibu dia sangat mencukupi, okey. Dan the first 6 months susu ibu ni cukup untuk penyerapan zat besi yang optimum. Kenapa zat besi ni diperlukan? Because bayi mengalami pertumbuhan yang pesat the first 6 bulan. So sangat memerlukan zat besi untuk pertumbuhan pada 6 bulan yang pertama. Okey, dan pada 6 bulan yang pertama sebenarnya usus bayi dia tidak ready lagi untuk memproses makanan selain daripada breastfeed. So that's why kita tidak galakkan introduction untuk air ataupun makanan sebelum umur 6 bulan. Kenapa? Sebab air yang tercair lain atau makanan sometimes dia boleh bertindak menghakis lapisan di dalam usus. So ini boleh menyebabkan komplikasi seperti jangkitan ataupun alahan pada bayi itu. Okay. Boleh next slide. Okay, so cuma selepas 6 bulan pertumbuhan bayi akan lebih pesat. Okay, so lepas 6 bulan di samping diteruskan penyusuan susu badan, bayi perlu menerima makanan pelengkap sebagai makanan tambahan lah. Okay, but again selepas 6 bulan hingga umur 2 tahun pun breastfeeding susu ibu masih boleh adapt, masih boleh berubah ikut keperluan bayi itu, kanak-kanak itu dari hari ke hari. So oleh itu susu ibu ni dia adalah very unique, istimewa, memang tak boleh dikomparekan langsung dengan susu formula yang available di pasaran. Okay, dan susu breastfeed ni actually susu yang very aktif, dia ada banyak komposisi yang aktif yang boleh melindungi bayi itu daripada jangkitan. Boleh next slide. Okay, kita akan talk about apakah risiko pada ibu dan bayi yang tidak diberi breastfeeding. Okay, next slide. Okay, sorry, saya punya slide ni dia sangat very penuh, but yang ini apa yang kita nak anda semua faham. Okay, kita tahu mungkin banyak yang dah dengar benefit of breastfeeding. Benefit breastfeeding ni bukan sahaja pada bayi, but it's also pada ibu juga. Okay, so because dia mengandungi sel-sel yang aktif yang boleh protect bayi itu daripada infection kan. So oleh itu dia boleh dapat melindungi bayi daripada jangkitan, pelbagai jenis infection. So kanak-kanak umur yang kecil ni dia prone to infection, especially jangkitan usus, jangkitan pada telinga, semua tu. So breastfeed dia sangat unggul, dia boleh protect this sort of infection yang common pada kanak-kanak, pada bayi. Okay, dan juga boleh mencegah sudden infant death. Okay, mencegah setengah kes kematian bayi mengejut. Bahkan breastfeed juga dia mengurangkan risiko alahan alergik, eczema semua tu, dan mengurangkan risiko komplikasi bayi itu bila dia membesar mendapat penyakit kronik seperti diabetes, obesiti dan darah tinggi. Sebab penyakit ni pun bukan pada orang dewasa sahaja, kanak-kanak pun boleh ada. Okay. Benefit about breastfeed ni dia tak payah prepare. Okay, dia tersedia anytime, anywhere, bila-bila masa, tak perlu sebarang penyediaan, dan again breastfeed ni dia berubah-ubah mengikut keperluan bayi. So pelbagai research ataupun fakta telah diketahui apa risiko pada bayi yang tidak diberi breastfeeding ataupun menyusu. So of course kontras pada tadi, risiko infection, risiko dapat alahan, eczema, infection usus, keradangan usus, especially pada bayi yang pramatang yang diberi susu formula, perkembangan IQ yang future lebih rendah, dan risiko penyakit-penyakit kronik. Right. Next slide. Okay, so again, kita sedang recap. Okay, this is apa yang saya terangkan tadi. Basically, pemakanan kebaikan pada bayi, number 1, pemakanan yang unggul, mengurangkan risiko alahan dan penyakit-penyakit kronik dan risiko infection. Okay, pada bayi itu, dan breastfeeding always sentiasa berubah mengikut keperluan zat bayi itu dan reduce risk infection juga.
Okay, again, dan dia ready, fit anytime, tak perlu sebarang form of persediaan as compared to formula. Okay, with the next slide. Okay, so again ini dia memang overlap dengan apa yang saya terangkan tadi. These are the things and list risiko dan komplikasi pada bayi yang tidak diberi susu ibu lah. Sama juga infection pada usus, risiko alahan eczema, risiko obesity, IQ yang rendah dan juga infection. Okay, next slide. Okay, boleh terus next slide. Okay, the breastfeeding bukan saja ada a lot of benefit pada bayi, but juga pada ibu juga. Okay, so apakah the benefit pada ibu? Telah banyak research telah kita lihat, tengok satu, ibu kurang risiko kanser. Kanser mana? Kanser pada kilang telur, kanser ovari. Kurang risiko barah payudara, kanser payudara. Dan juga pada usia kemudian, usia tua akan mengurangkan juga risiko osteoporosis, masalah tulang rapuh ketika berusia kelak. Okay, next slide. Dan juga pada ibu, seperti additional benefit dia juga kurangkan risiko obesity. Kenapa? Kerana ketika ibu itu breastfeed, menyusu, dia akan memerlukan extra kalori yang akan dibakar sepanjang proses penyusuan itu berlaku. But of course, kenaikan dia bergantung juga dengan ibu tu juga mesti kena practice balanced diet, sebab kalau without practice balanced diet masih boleh berlaku kenaikan berat badan ketika menyusu. Okey, kenapa menyusu boleh kurangkan risiko kurang darah, anemia? Satu, kebanyakan ibu kalau tengah menyusu tak datang haid. So itu akan mengurangkan kehilangan darah setiap bulan ketika datang ketika breastfeed. Number two is masa lepas bersalin, ketika setiap penyusuan rahim akan mengecut. So itu again benefit pada ibu, kurang risiko tumpah darah semasa sejurus selepas lahir. Okay, benefit yang seterusnya, penyusuan juga dia act as salah satu cara perancang keluarga. Kenapa? Kita panggil method ini lactation amenorrhea method, di mana dengan syarat ibu tu masih belum datang period, penyusuan tak campur secara eksklusif sahaja, dan sesi penyusuan ataupun ekspres penyusuan kerap. Okey, so bila menyusu ni, dia boleh menghalang proses ovulasi disebabkan oleh perubahan hormon semasa penyusuan. So in overall, dia akan merencat proses pengeluaran telur pada kilang telur pada setiap bulan in women yang datang period. Okay. So that's how penyusuan susu ibu ni again boleh salah satu cara perancang. Okay. Dan dikatakan juga bila menyusu ni dia akan release hormon oksitosin. So hormon oksitosin ni lagilah ibu dengan bayi tu akan menyebabkan dia macam love hormone lah. Dia akan meningkatkan rasa bonding dan kasih sayang pada bayi tersebut. Next slide. Okay, keburukan susu kantian. Sorry, saya punya slide ni is very busy, but basically kita just nak rumuskan. Okay, tak ada langsung susu formula atau gantian di luar yang boleh sama atau sama taraf dengan benefit of komposisi sama dengan breast milk. Okay, kenapa? Sebab satu, susu formula di luar sana tidak ada mengandungi antibody. Alright, so oleh kerana itu lebih lagi dengan jika diamalkan juga cara preparation of the formula milk tidak dipatuhi, bayi akan cenderung pada risiko infection seperti masalah keradangan usus, cerit-berit, masalah infection pada saluran pernafasan, at risk pada risiko kurang zat makanan, especially kalau ada formula milk yang di-prepared tu tidak mengikut cara preparation yang pada labeling kotak tu. Okay, and amat penting ketika untuk ibu di sana luar sana yang menggunakan formula, air yang digunakan harus
bersih dan juga dia ada certain temperature yang dia kena set iaitu 70 degree Celsius untuk preparation rumusan susu bayi ini. Dan alatan-alatan yang digunakan untuk preparation susu gantian jika tidak dijaga dengan tidak disterilize akan menyebabkan again risiko infection pada bayi. Okay, so a lot of study juga menunjukkan kalau penggunaan susu formula pada bayi pada future mengurangkan risiko IQ. Okay, dan juga kita tahu kan rumusan bayi ni dia bukan murah. And then kalau pada bayi yang baru lahir pada first 6 months memerlukan banyak banyak susu, okay, banyak formula. So this will again cost a lot of pembelanjaan wang pada parents. Okay, so compared to kalau breastfeeding tak melibatkan any cost selain daripada pembelanjaan untuk expression breast milk. Okay, so untuk susu gantian sometimes apa yang kita ajar penggunaan bayi perlu minum melalui cawan. So sometimes kalau formula diberikan melalui cawan ibu tu harus belajar macam mana nak belajar, harus belajar macam mana nak beri pada bayi. Okay, again that will take a lot of time. Dan penyusuan susu formula ni dia tidak ada effect pada proses ovulasi. So oleh itu ibu boleh je senang mengandung dengan hanya mengamalkan formula gantian sahaja. Okay, next slide. Okay, so basically ini adalah apa yang kita dah terangkan tadi. Okay, next slide. Okay, so ini kita nak menunjukkan, okay, tadi in words. So ini dalam gambar aja. Okay, so perbezaan boleh nampak puan-puan tuan-tuan. Perbezaan between formula and the breast milk. As you see, breast milk dia ada extra compared to formula. Antibodies, extract the right hormones, antivirus, anti-allergic, anti-parasites. Anti-parasites ni yang dia melawan jangkitan-jangkitan parasitic infection, jangkitan cacing, infection cacing. Dia ada adequate growth factors yang sesuai untuk bayi itu dan juga ada extra enzyme as compared to formula. Okay, alright. Next slide. Okay, next kita akan touch a bit about apakah yang saya kata pada awal tadi, kriteria polisi penyusuan 10 plus langkah 10 plus 4 perkara. Okay, next slide. Okay, ini adalah polisi poster yang kita pernah ada available around the hospital. So untuk hospital kita insyaAllah ke arah hospital rakan bayi kita aim pada 2024. Okay. Polisi ini membantu pada semua staf, tak kira lah anggota kesihatan atau non-klinikal. Semua langkah-langkah yang tertera pada polisi ini harus disokong, harus diamalkan. So apakah perkara-perkara 1 hingga 14? Next slide. Okay, so saya just mention bit by bit. Ayat dia agak panjang for each langkah pada setengah ayat tu. Cuma yang merah tu apa yang saya just nak highlight step-step itu. Sebab semua hopefully by today faham apakah langkah 1 hingga 14 tu. Okay, so langkah 1 is mempunyai polisi bertulis. So that's why kita di unit-unit especially yang mengendalikan penjagaan ibu mengandung bayi baru lahir, polisi poster susu ibu Malaysia, polisi 10 plus 4 step tu kena ada tertera. Maknanya dia masuk unit tu dah nampak dah. Tak perlu cari-cari corner susuk. Okay. Alright. Number 2 is melatih semua anggota kesihatan. Whether clinical atau non-clinical juga. So that's why our unit latasi kita telah menjalankan secara berkala khusus 20 jam untuk anggota kesihatan. Dan juga kita akan adakan secara berkala juga untuk training staff anggota bukan kesihatan. Especially di unit-unit yang di ONG dan pediatri dan kecemasan dan juga anestetik. So untuk anda semua di sana kalau interested to join untuk kita punya training kesihatan ni sila maklumkan pada unit latasi ya. So langkah 3 again untuk breastfeeding is something yang natural but again untuk berjaya penyusuan perlu ada ilmu. So that's why ibu-ibu ni masa mereka attend appointment mengandung either di klinik kesihatan, di all unit hospital yang hospital rakan bayi, dia akan diberi talk, okay,
what are the benefits, macam mana persediaan menyusu tu, apa yang expected semasa bersalin, lepas bersalin dan penyusuan eksklusif. Semua ni akan diterangkan pada ibu-ibu yang datang masa appointment mengandung. Okay, nombor 4. Lepas lahir je, kita akan introduce bayi itu untuk menyusu. Bagaimana dengan kaedah sentuhan kulit ke kulit. Tak kisahlah normal delivery ke cesarean, kita akan bantu. Nombor 5, kalau ibu di sejurus selepas lahir di ward, bukan stop itu sahaja, kita akan ajar pula ibu-ibu tu teknik cara untuk menyusu, cara nak mengekalkan penyusuan. Okay, next slide. Okay, so langkah 6, kita of course ada bayi-bayi yang perlu untuk diberikan susu gantian ataupun susu formula among newborn, tetapi jika hanya atas sebab perubatan sahaja, maknanya ada medical reason. Langkah 7 mengatakan kita galakkan semua ibu dan bayi sejurus selepas lahir berada bersama-sama. So that's why ibu-ibu dan bayi lepas lahir kita akan bersama-sama sebelah-sebelah. Cuma baby dia akan ada baby cot bersama. Ini yang kita panggil rooming in. Okey. Untuk langkah 8 ni sangat penting, menyusu ikut kehendak bayi dan ibu juga perlu mengenali tanda-tanda penyusuan iaitu feeding cues. Kenapa? Dengan langkah 8 ni, ibu tu kalau berjaya dapat berjaya insya-Allah eksklusif breastfeeding selama 6 bulan. Okey, langkah 9 again sangat penting. Kita Hospital Hasa akan insya-Allah aim untuk mendapat pencapaian hospital rakan bayi pada tahun ini 2024. Oleh itu tidak dibenarkan pesakit-pesakit untuk membawa any puting, botol susu, puting kosong kepada bayi. Ini untuk bayi lah, okay? Bayi. Kenapa? Sebab all this penyusuan melalui pakai botol ataupun puting, dia akan menyebabkan nipple confusion. So that's why kita tak membenarkan, okay, menggunakan puting tiruan atau puting kosong kepada bayi. Okay. Langkah 10, kita ada our own support group. So for those yang interested to join kita punya breastfeeding support group, boleh contact again pada unit laktasi. Okay, next slide. Okay, so langkah 11, again is very important step adalah pematuhan tata etika pemasaran makanan bayi dan produk berkaitan. So di sini saya nak highlight, okay, sebab hospital kita again adalah future, kita akan aim hospital rakan bayi. Segala form of promosi ada berkait dengan jenama-jenama susu formula di luar sana. Okay, sorry. Okay, maknanya dah macam lanyard, pen, kalender, mural dekat dinding, any tajaan, sponsor kursus, donation, ataupun even booth. Sebab our hospital ada banyak menjalankan program kan. So any booth yang ada berkaitan jenama formula ni, kita tak boleh benarkan. Jika ada berlaku, sila laporkan pada kami. Okay. Sebab kenapa kita tak benarkan? Because kalau anggota staff hospital, tak kisahlah kesihatan atau bukan anggota kesihatan, kalau our client di luar sana nampak, and walaupun tak tulis nama jenama, tapi nampak ikon pada lanyard, pada pen yang digunakan, dia indirectly akan promote our client di luar sana, staff itu atau hospital support formula. So that's why it's very important untuk semua tahu, jika anda sekarang, please see all your stationeries, pencil box, pen, lanyard sometimes yang kadang agak common juga, calendar whatsoever, kalau ada kaitan dengan jenama formula, sila buang. Eradicate, simpan, guna kat rumah aja. Okay, so untuk even let's say kalau ada juga yang macam nak menjana extra income, kat luar dia jual jenama formula pun tidak dibenarkan juga sebenarnya. Alright, so this is under pematuhan tata etika pemasaran makanan bayi dan produk berkaitan. So langkah 12 yang kita amalkan juga adalah mother friendly care. Polisi ni kita ada tertera pada ke semua unit-unit di Dewan Bersalin dan juga klinik ONG. So apa yang dikatakan adalah, yang importantly adalah kita akan benarkan suami bersama dengan isteri semasa proses kelahiran. Dan juga kita akan introduce cara-cara yang
selain pada ubat-ubatan untuk mengurangkan sakit semasa kelahiran. Kenapa? Kerana anything that happen during bersalin, support yang diberikan pada ibu semasa bersalin, dia akan mempengaruhi kebolehan ibu tu untuk menyusu sejuk selepas bersalin. So that's why we practice this policy mother friendly care. So langkah 13 again kami di sini jarang handle cases dari segi HIV. So untuk ibu-ibu yang mempunyai penyakit virus HIV di Malaysia, ibu-ibu HIV ni dia tidak boleh menyusu. Okay. But ibu-ibu yang betulnya menyusu badan, tidak boleh menyusu badan, tetapi ibu-ibu yang telah identify mempunyai penyakit HIV, dia akan menerima cara pemakanan bayi semasa mengandung. So nanti kita akan support dari segi cara betul macam mana nak berikan pemakanan pada bayi dia selepas lahir. So langkah 14 is actually masa pandemik COVID hari itulah. Masa COVID ke any penyakit perubatan, kebanyakannya even boleh continue penyusuan. Okay, next slide. Okay, langkah 5, next slide kita macam nak kena, saya just nak mewar-warkan yang semua ibu, okay, boleh dan mampu boleh menyusukan bayi mereka sendiri. So it's all in the mindset. Okay, next slide. Okay, yang penting ibu harus confident. Okay. Semua ibu boleh menyusu, tak kisahlah jenis payudara, bentuk payudara, jenis nipple, okay, boleh. Semasa hamil, kita tak galakkan any form of, next slide yang tadi balik. Boleh slide yang tadi balik tak? Undur satu. Okay, alright, okay. Yang ni, alright, okay. So, semasa mengandung tak perlu penggunaan krim, urutan, pemakaian breast shield untuk membantu penyusuan, tak digalakkan. Amalan yang orang kata untuk menggosok puting dengan tangan, jari ataupun towel semasa mengandung pun tidak digalakkan sebab kita takut dia akan lebih merosakkan breast tissue yang tersebut. Okey, hanya untuk semasa mengandung penjagaan payudara hanya dengan membersihkan dengan air sahaja tanpa menggunakan any form of sabun. Okay, next slide. Okay, boleh next slide. Okay, so konsep dia macam mana nak dapat penyusuan tu berkesan. Dia ada 3 konsep ni. Satu, posisi ketika penyusuan. Nombor 2 is pelekapan, maknanya cara baby tu tekap pada breast untuk menyusu. Nombor 3 adalah penghisapan cara yang betul. Nah, okay. Next slide. Okay, so yang penting untuk bayi tu dia harus untuk dapat susu yang berkesan, yang cukup, dia harus correct these 3 things. Satu, posisi. Nombor 2 is pelekapan. Pelekapan tu maksudnya cara bayi tu attach to the breast, cara dia hisap pada breast tu, dan identify cara hisapan yang betul. Okay, kenapa penting teknik ni harus dipatuhi? Kerana kalau bayi tak dapat cara tak dapat adequate, tak dapat mengeluarkan cara susu secara berkesan, ini boleh lead to masalah payudara seperti sakit payudara, bengkak, sakit puting, nipple crack semua tu. And kalau susu tak lancar keluar, dia akan menyebabkan penghasilan susu akan merudum. Okay, next slide. Okay, untuk tahu cara baby tu hisap cara yang betul ke tidak, okay, dia ada 2 konsep. Satu, nampak baby hisap cara yang betul, pipi dia akan nampak cembung macam tu. Dan boleh dengar cara hisap yang bunyi hisapan dengan cara bunyi menelan bila dihisap tu. Okay, next slide. I think saya ada gambar lepas tu. Okay, untuk position ibu yang betul, inilah ideal position. Maknanya ibu kalau duduk depan pada pangkuan dan pada kaki harus support. So this is ideal position kalau ibu tu hisap cara duduk. Ibu tu harus selesa, bahu belakang dan kaki perlu disokong. Okay, kerana again untuk ibu menghasilkan
mengeluarkan susu dengan betul, dia harus comfortable. So this is the ideal position untuk ibu yang betul. Okay, next slide. Okay, okay, maknanya ibu, kenapa posisi tu kena betul supaya ibu tu tidak membongkok ke hadapan. Okay, seperti gambar next slide. Boleh next slide? Okey, so kalau ibu ni membongkok begini, kesianlah ibu tu kan dah lepas bersalin dengan bayi, dengan kerap menyusunya. So kalau posisi yang tidak betul membongkok ke depan macam ni, dia boleh menimbulkan masalah lain pula seperti back pain yang lazim boleh terjadi pada ibu yang lepas lahir. Okay, next slide. Okey, untuk position, tadi untuk ibu saja. Ni untuk baby pula. So baby cara nak pegang, dia ada pelbagai cara nak pegang semasa menyusu. Yang penting the whole baby punya body kena rapat pada ibu, selari daripada kepala ke punggung dan diampu supported sepenuhnya. So untuk contoh gambar ni dia disupport di bawah bayi tu dengan pillow. So sekarang ni pelbagai kan bantal untuk boleh guna untuk support ketika penyusuan. Okey, dan bayi sentiasa menghadap ke arah payudara ibu. Maknanya bayi punya hidung harus bertentangan dengan payudara. So untuk posisi bayi yang betul, all these four harus dipatuhi lah. Okay, next slide. Okay, ni saya kata cara pelekapan yang betul. Kalau baby hisap cara yang betul, this is apa yang boleh dilihat lah. Okay, mulut bayi dibuka luas. Okay, boleh nampak pipi dia cembung, bibir bawah tu terkeluar. Okay, dan pada areola, kawasan hitam pada payudara tu, okay, boleh nampak dia tidak sama atas dengan bawah. Yang ini kita panggil asymmetrical latch. Alright, boleh next slide. Cara hisap yang salah, boleh tengok gambar Raja ni, nampak sangat kan bayi tu dia jauh dengan payudara tu. Dan bayi mulut dia kecil je, Kak. Okay? Dan dia punya dagu pun ada gap dengan breast. So all this menunjukkan cara hisap pelekapan tu tidak betul. So apa boleh berlaku? Bayi dia akan hisap more of pada area nipple tu saja. Compared to gambar yang sebelum tadi, bayi dihisap direct pada kawasan gelap pada puting, iaitu kita panggil areola. Kenapa dia kena hisap area tu? Di situlah sebenarnya kilang susu. So kalau baby dia stimulate, dia hisap area yang betul, lebih banyak susu dia dapat semasa breastfeeding, each feeding tu. Whereas kalau macam ni, bayi hisap puting saja. Kalau dia hisap puting je, kurang susu dikeluarkan, baby akan hisap sangat sekejap-sekejap, yang akan bunyi macam bunyi chapping sounds. Okay, dan bila bayi hisap pada puting, ibu akan merasa sakit. Okay, puting akan menyebabkan problem pada puting, luka, kemek, payudara akan bengkak. Why? Again, bayi itu tidak dapat mengeluarkan susu secara berkesan. So oleh itu boleh menyebabkan semua komplikasi saya sudah cakap tadi. Okay, next slide. Okay, so untuk bayi, ibu harus kenal apakah tanda-tanda bayi tu nak menyusu. Dia bukan menangis je. Menangis tu macam the late stage. Okay. Sebelum dia menangis, sebab kadang kita nak sampai bayi menangis, baru angkat dia untuk menyusu. Okay. Anggapan tu salah sebenarnya. The earlier cues kita identify pada bayi tu lebih senang untuk kita pujuk dia untuk menyusu. Okay. So, this ada gambar yang pada sebelah kiri ni, this ada cues ataupun tanda-tanda pada bayi ingin menyusu. Sebab baby bukan boleh bercakap kan, kata mak saya nak menyusu macam tu. So this ada cues, tanda-tanda bayi nak menyusu. Dia memulakan toleh kiri kanan, hisap jari, yawning. So yang toleh-toleh pergerakan ni tanda awal. Kalau dah sampai dia dah stretching, mengeliat, lebih banyak pergerakan semua tu, dia dah tengah-tengah, dah ada mid cues yang kita panggil. Cue yang paling akhir, sebelum dia menangis tu, dia akan bergerak-gerak lebih vigorous, muka jadi merah, menangis. Kita tak nak sampai yang dia menangis, baru kita nak angkat dia nak menyusu. Kalau boleh identify pada tanda-tanda awal ni. Next slide. Saya akan, there are a few things ibu harus kenal juga, macam mana nak tahu baby tu dah hujung sesi penyusuan dah kenyang.
Okey, dia akan biasanya baby baru lahir dia akan lepaskan susu tu sendiri ataupun kepala dia akan toleh different arah, okey. Dan jari dia akan lebih terbuka ataupun dia akan tertidur ataupun dia akan hisap lebih perlahan. Okey. So untuk bayi yang lebih besar dengan bayi yang baru lahir dia akan tanda-tanda kenyang tu sama saja compared to baby yang baru lahir. Okey, but yang kita kena penting juga untuk ibu-ibu di luar sana kena tahu bila dia menyusu, kalau boleh biarkan bayinya menyusu habis one session in one breast before go to another breast. Okey, sebab kita nak bayi tu menyusu sampai dapat susu yang akhir ataupun high milk. Kenapa? Sebab susu high milk ni kaya dengan nutrient. Okey, dengan kalori. Okey, next slide. Okey, selepas ibu discharge, ibu-ibu ni biasa kita akan bagi tahu maklum di mana dah dapatkan bantuan ataupun help ataupun sokongan untuk once ibu dah discharge ni. Kenapa? Sebab untuk every mother out there untuk berjaya penyusuan eksklusi 6 bulan pertama, sometimes there can be a lot of issues berkaitan penyusuan bila dekat rumah. Tambah pula dengan sometimes environment factor, kadang-kadang ada suami ataupun mak mertua yang tak boleh membantu sangat ke. So they have to know what are the support yang kat mana dia boleh tahu cari untuk support untuk any masalah berkaitan penyusuan ketika mereka dah discharge ataupun lepas mereka dah kembali kerja pun. Next slide. Okay, so kat mana boleh minta, di mana mereka boleh minta bantuan berkaitan dengan isu penyusuan lepas lahir to any anggota kesihatan, mana di klinik, di klinik kanak-kanak, sebab ibu baru lahir semua dia akan ada follow up kan untuk bayi. So kat situ mereka boleh minta bantuan kalau ada any issues. Okay, ataupun there's a lot of nowadays kumpulan support group, NGOs. Even our own hospital, kita ada support group juga. So untuk siapa yang interested to join part our support group, boleh berhubung dengan unit laktasi. Next slide. Okay, pemantauan kod tata etika, saya ada elaborate in the earlier slides juga. Okay, next slide. So ini adalah buku yang saya tata etika pemasaran bayi dan produk berkaitan. So usually buku ni kita ada in the form of soft copy dan hard copy yang available in our unit dan juga di semua ward-ward klinik di pediatrik dan ONG. Jika anda nak dapatkan soft copy about this buku tata etika, kita boleh berikan dan boleh hubungi unit laktasi. So basically buku tata etika ni dia merangkumi all those prinsip-prinsip asas, okay, untuk semua jenis pemasaran formula di luar sana. Because there are regulations macam mana to all these formula companies supaya in the end kita dapat protect breastfeeding. Next slide. Okay, ni seperti yang saya sudah briefkan a bit in the earlier slides. So number one is yang penting melarang sebarang promosi produk dan formula. Dekat kedai-kedai kat bawah sana pun tak boleh ada any form of formula dijual. Kalau ada, sila laporkan pada kami. Tak boleh promotion any form of botol susu puting kosong or any sample hadiah booth. Okay. Ataupun any brand yang berkaitan dengan formula. Okay. Hospital juga tidak membeli produk senarai, produk formula 80% terlalu murah daripada harga pasaran sebab kita takut industri kalau indirectly akan mempromote the formula milk juga. Alright, tidak menerima sebarang pertajaan ataupun insentif juga daripada these formula companies. Okay, pada semua anda semua, harap semua aware lepas ni. Okay, next slide. Okay, so in light of bulan Ramadan pada starting next week, saya just nak share what are the tips penyusuan semasa berpuasa. Next slide. Okay, so again yang penting even masa berpuasa ibu-ibu ni still boleh continue menyusu. Kenapa? Kerana memang banyak research dikatakan ketika ibu-ibu ni menyusu, badan ibu tu sendiri dan even komposisi breast milk tu dia akan adapt dengan proses
bila ibu tu berpuasa. But of course, there are few tips untuk ibu tu lebih bertenaga semasa bulan puasa. Yang penting number one is mindset. Ibu tu harus positif, mindset harus yakin. Okay. Number two is jaga pemakanan kalori, makan makanan yang seimbang. Harus sahur dan berbuka makanan yang seimbang. Okay. Boleh amalkan pemakanan yang boleh meningkatkan penyusuan juga. Okay. Seperti kurma, semua tu sebab kurma membantu penyusuan juga. At the same time, dia memberikan sufficient calorie juga. Okay, kekalkan tahap hydration sepanjang selepas berbuka tu sampai masa sahur. Okay, in the end, banyak-banyaklah berdoa dan tawakal pada Allah. Okay, so untuk ibu dapat menghasilkan enough milk juga, kita galakkan semasa malam tu kerapkan penyusuan. Kenapa? Pada waktu malam, dia terdapat hormon yang dia release lebih tinggi waktu malam. Hormon yang mengekalkan penyusuan ni yang kita panggil prolaktin. So kalau ibu tu dapat meneruskan kekerapan menyusu pada waktu malam, dia boleh maintain dia punya breast milk even pada waktu siang. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Next slide. Okey, kepada harap semua tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar talk today, by end of this talk saya ni dapat memahami what ada polisi penyusu ibu, sebab kita insyaAllah akan aim ke arah hospital rakan bayi pada tahun ini dan mengamalkan juga this policy, sentiasa melindungi, menggalakkan, menyokong breastfeeding dan mematuhi tata etika pemasaran makanan bayi. Okay. Ingat, jangan melarang sebarang periklanan atau any form of promotion berkaitan dengan formula. Okay. Dan jika terdapat berlaku pelanggaran kod, sila laporkan pada kami. Okay, itu sahaja. Next slide. Saya ada tunjuk poster. Okay, sekadar rundungan sahaja. Okay, so inilah poster kami ke arah Hospital Rakan Bayi 2025. Itu sahaja, terima kasih. Nombor satu soalan, macam mana nak elak susu drop ketika berpuasa? I think saya dah touch a bit about masa on the last slide tadi. Tapi yang penting, ibu tu harus mindset harus be positif. Doa banyak-banyak kepada Allah, ya Allah nak continue breastfeeding semasa bulan puasa. Number two is yang penting penjagaan pemakanan kalori. Boleh amalkan makan makanan ataupun yang ibu tu rasa boleh meningkatkan penghasilan susu. Number three, untuk meningkatkan ataupun maintain penghasilan susu, lebihkan penyusuan pada waktu malam. Okay. So, doktor, pemakaian perancang kehamilan ganggu penghasilan susu ke tak? Okay. So, untuk perancang kehamilan, dia ada dua jenis. Okay. So, in general, dia ada jenis yang ada dua jenis hormon, iaitu estrogen dan progesterone. Ada satu jenis grup perancang kehamilan jenis yang ada hormon progesteron sahaja. So, ibu-ibu yang tengah breastfeed, biasanya kita hanya galakkan mengambil perancang jenis yang ada satu jenis hormon ni je, grup yang ada progesteron. Contohnya yang lipo, implanon, semua ni dia tidak mengganggu penghasilan susu. So, untuk soalan yang lipo pun implanon boleh, dia tidak mengganggu penghasilan susu. Okay, now soalan seterusnya nak tanya kenapa seorang ibu tu tiba-tiba, kalau seorang ibu tiba-tiba stop susu dalam tempoh berpantang, kenapa? Stress. Frankly speaking, okay, kenapa mother tiba-tiba stop menyusu semasa the first 2-3 months lah, tempoh berpantang tu lah. Kebanyakan ni stress lah. Bila stres ni, walaupun ada, rasa ibu ni kalau nak menyusu, dia kena yakin, confident. Kalau dia even ada one titik dalam hati dia, dia tak confident, itu sendiri boleh menyebabkan drop penghasilan susu. Apa lagi stres. That's why penyusuan ibu ni kalau dia nak berjaya, dia harus also ada support daripada environment dia dekat rumah. That include suami, sesiapalah yang ada around dia punya kat rumah tu. Okay. So, kadang lepas bersalin ialah stres, penat, tak cukup tidur, semua tu kan. Semua tu contribute factor stres.
Itu boleh menyebabkan penghasilan susu drop, bayi itu pula menangis-nangis non-stop. Lepas tu ada pula yang kata, kau bagi je lah formula. Kadang itu yang all those factors yang boleh menyebabkan ibu suddenly give up, stop menyusu. Tapi again, kalau ibu tu stop menyusu for whatever reason, nak menyusu balik pun ada juga cara dia. Boleh juga. Kalau ada any problem, boleh hubung kami, Unit Laktasi. Piriton boleh ambil ke tak masa menyusu? Sebenarnya kebanyakan ubat boleh ambil masa menyusu. Ubat apa tu, ubat batuk, ubat piriton boleh sebenarnya. Banyak research ataupun mengatakan ubat-ubat ni kalau dia berada dalam susu dalam kuantiti yang sangat-sangat kecil. Okey. So oleh itu dia punya efek pada bayi adalah sangat-sangat minimal. But of course I suppose baby mungkin ada yang sama yang lebih sensitif pun. Lepas ibu dah ambil Piriton, pop terus tidur. Kalau kalau ada worries, ibu tu perlu ambil Piriton. Why don't ibu tu menyusu dulu then baru ambil Piriton. So at least lepas next sesi penyusuan tu ada gap 2-3 hours, then usually tak ada issue lah, boleh ambil Piriton tu. Kalau ambil pil perancang, yes, boleh ambil pil perancang, tapi again, dia ada jenis pil perancang yang boleh diambil masa menyusu. Basically jenis-jenis yang ada satu jenis hormon saja, progesterone tu. Okay, dia ada banyak di market. So kalau nak ambil pil perancang boleh dan tengah menyusu kena maklumkan pada farmasis ataupun doktor yang prescribe tu lah. Doktor ambil menyusu, kalau ibu menyusu kena migraine, Carefox, painkiller boleh. Kalau migraine, nak ambil ubat migraine yang Carefox, painkiller, boleh menyusu, tak ada masalah. Tak ada efek pada bayi. Regulon, ya, Regulon boleh, ubat perancang tu, boleh. Okay. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Suryani di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan penyusuan susu ibu untuk anggota kesihatan bukan klinikal pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan kepada semua staf HASA dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang mintai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih Dr. Suryani. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum.